الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. Apa setia sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bersama dengan saya di sini boleh komen suara jelas ke tak jelas, boleh tulis komen sikit untuk kita tengok. Kalau dah jelas apa semua kita boleh. Ustaz Syahir jelas ke? Okey, baik. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey. Tuan-tuan, minta maaf saya ada background bunyi-bunyian. Macam-macam bunyi ada kan. Disebab kita kat luar. Jadi tak apalah, bunyi-bunyian tu insya-Allah akan menghiburkan kuliah subuh, kuliah duha kita pada hari ini. Tuan-tuan Baik. Jadi hari ini saya akan merujuk kitab ini tuan-tuan. Kitab ke belakang pula dah. Okey, kitab ni tuan. Kitab Al-Azkar, tetapi dia terjemahan oleh Ahmad Samaid. Okey, oleh Ahmad Samaid. Insya-Allah kita akan hari ini membicarakan tajuk tata susila dalam berdoa. Sementelahan dengan Ramadan yang mendatang, kita saban hari nak berdoa, pagi, petang, siang dan malam ya. Kita berdoa. Jadi kita risau takut-takut doa kita itu mengalami pelbagai orang kata perkara-perkara yang menjadikan dia tidak mustajab. Jadi kita nak memetik di sini satu bab tata sila dalam berdoa, dan nanti insya-Allah akan dipetik juga di situ tentang adab-adab berdoa yang dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin insya-Allah. Baik, kita mulakan tuan, sebab kita ni tak nak banyak masa sangat. Masing-masing pun sibuk insya-Allah. Ketahuilah bahawa menurut mazhab yang terpilih yang berdiri di atasnya para fuqaha dan para muhaddisun dan juga sekalian para ulama dari para salaf dan khalaf mengatakan bahawa berdoa itu sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya berkata, Tuhan kami agar kamu berdoa kepada kami, nescaya aku akan memakbulkan doa kamu. Firman Allah Ta'ala lagi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Serulah Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan nescaya dan secara sembunyi-sembunyi. Dalam Ramadan, bila kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai ke depan lagi, kita akan berjumpa di situ satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut ud'uni astajib lakum. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi berdoa itu
Kalau bulan biasa, satu perkara yang kita lazimi buat, dan kita memang buat, dan kita bersungguh-sungguh buat, apatah lagi lah dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia ni. Dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia ni, lagilah kita dituntut untuk berdoa dengan banyaknya permintaan-permintaan kita yang kita nak sebut, yang kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ayat-ayat yang lain terlalu banyak dalam perkara ini dan sudah pun termasyhur. Adapun hadis-hadis yang sahih, ada banyak yang sudah termasyhur dan telah ternyata sehingga tidak perlu untuk dinyatakan lagi. Terdahulu dari ini telah kami sebutkan beberapa doa yang dikira sudah memadai. Dalam kitab ni, sebelum tajuk ini, dia ada satu tajuk doa-doa himpunan doa-doa. Dalam himpunan doa-doa tu banyak doa-doa yang begitu afdal, yang begitu bagus untuk kita amalkan, yang dalam bulan Ramadan ni, kalau kita dapat letak buku ni tepi jadah kita, masya-Allah, maka doa kita jadi satu doa yang pelbagai, satu doa yang pelbagai. Barulah kita seronok nak berdoa kan. Baik, suara serak, tak apa kot, korang minum air ni. Tak apalah, serak pun, janji boleh dengar pun boleh kan. Okey lah nah. Baik, kami meriwayatkan daripada risalah Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dia berkata, para ulama berselisih pendapat tentang mana satu yang lebih utama di antara tiga perkara berikut, iaitu berdoa, berdiam diri, yakni tidak berdoa, ataupun redha sahaja. Tiga perkara ni ulama berselisih pendapat. Kita ni elok berdoa ke, ataupun elok berdiam diri ke, ataupun elok redha saja. Di antara mereka ada mengatakan bahawa doa itu ibadah, dengan berpegang kepada hadis yang tersebut sebelum ini, iaitu doa itu ialah ibadah, dan berdoa itu menunjukkan diri sangat-sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menandakan kefakiran kepada rahmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang lain pula mengatakan berdiam diri dan membekukannya di bawah hukum-hukum takdir Tuhan adalah lebih sempurna, dan menunjukkan redha kepada ketentuan qadar dan qada Tuhan yang telah diputuskan adalah lebih baik, adalah baik. Ada pula yang mengatakan orang yang berdoa dengan lisannya dan redha dengan hatinya mendapat kedua-dua faedah sekaligus. So manusia memang macam tu lah tuan-tuan kan. Memang ada yang asyik nak minta, tapi ada yang jenis redha saja, dan ada yang buat dua-dua. So antara mereka ni yang macam mana kita nak ikut kan? Tak apa. Berkata Al-Qushairi lagi, yang paling baik sekali dikatakan bahawa semua waktu itu adalah berbeza. Semua waktu itu berbeza. Pada setengah ketika dan keadaan bahawa berdoa itu memanglah lebih utama daripada berdiam diri sahaja, iaitu kerana meraihkan adab. Dan pada setengah ketika dan keadaan lagi bahawa berdiam diri adalah lebih utama daripada berdoa kerana meraihkan adab juga. Hal ini dapat dikenal pasti dengan waktunya. Maka jika tergerak dalam hatinya hendak berdoa, maka berdoalah tentu menjadi lebih utama daripada yang lain. Dan kalau tergerak hati hendak berdiam diri sahaja, maka berdiam diri itulah yang lebih baik ataupun lebih utama pada ketika itu. Al-Qushairi menyambung lagi, boleh juga dikatakan bahawa mana-mana yang ternyata ada bahagian bagi kaum muslimin dan hak Allah Subhanahu Wa Taala baginya, maka ketika itu berdoa itu adalah lebih utama kerana doa itu adalah ibadat, untuk tunaikan hak Allah, untuk menunaikan hak orang lain. Dan apabila ada bahagian untuk dirinya pada doa tersebut, maka berdiam diri itulah lebih sempurna. Tapi kita ni kadang-kadang tuan-tuan, untuk orang kita minta sikit je, kita banyak minta untuk kita. Siapa nak doa malaikat, siapa yang dia nak malaikat doa dekat dia, maka dia banyak doa ke orang lain. Tuan-tuan nak orang doa kat tuan-tuan,
Tuan-tuan doa kat saya. Nanti malaikat akan doa kat tuan-tuan pula. Kan? Jadi kita ni tuan, ada satu sekolah, saya ingat lagi masa tu, peristiwa yang cukup menarik lah dalam pengalaman pergi ke sekolah itu hari. Ada sebuah sekolah tu, tapi tak saya sebutlah sekolah mana. Pencapaiannya melonjak tuan. Pencapaian SPM melonjak kan. Jadi saya jumpa dengan pengetua, saya tanya dia pengetua, tuan pengetua, apa ni tuan pengetua punya resepi sampai melonjak begitu hebat ni. Pengetua masa bercakap tu dia menangis. Cakap kepada budak dia menangis. Lepas tu dia kata lah, takkan kita lupa kita sama-sama tu itu tu. Tak, saya kata anak tak ingat apa. Dia kata, kan kita buat satu kempen masing-masing doa kawan masing-masing. Ustaz, lah, bila dia lancar kempen tu, murid-murid ni Masya Allah taat sungguh lah, bagus, pakai doa ni. Kelas sebelah ni doa, kelas sebelah sini, kelas sebelah ni. Dan bila-bila dia orang bangun malam-malam pun masing-masing doa kat kawan-kawan ni, masing-masing doa kat kawan-kawan. Akhirnya tuan-tuan, keputusan mereka Masya Allah memang amat-amat cemerlang. Jadi mudah-mudahan kita dapat buat macam tu jugalah kan. Janganlah kita asyik doa untuk aku, keluarga aku, rumah tangga aku ya semua. Kita doalah untuk orang lain sama. Baik. Dia menyambung lagi di antara syarat-syarat doa yang terkabul, iaitu hendaklah makan minum daripada yang halal. Adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu sering berkata, menarik kata-kata ni tuan-tuan, Tuhanku, bagaimana aku berani berdoa kepadamu padahal aku ini hamba yang melanggar perintah, dan bagaimana aku sampai tidak berdoa kepadamu padahal engkau adalah pemurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang alim ni tuan-tuan, perkataan dia tu ayam berkokok tuan-tuan. Saya dah pakat dengan ayam tu dia elok kan. Ada masa-masa dia berkokok bagi nampak rare sikit. Cantik lah tu. Kira okey lah tu tuan-tuan kan. Tapi yang sebelah lagi tu bunyi je dahsyat juga. Kira okey lah tu. Tak apalah tuan-tuan kan. Tapi tu nak kata orang alim tuan-tuan, perkataan-perkataan dia tuan-tuan, kita dengar, kita rasa Masya Allah. Suara hilang dah start hilang tak dah kan. Tak apa tuan-tuan. Okey, baik. Orang alim ni perkataan-perkataan mereka, perkataan-perkataan yang sangat selesa kita dengar. Contoh dia ni, dia kata, bagaimana aku berani berdoa kepadamu padahal aku ini hamba yang melanggar perintah, dan bagaimana aku sampai tidak berdoa kepadamu padahal engkau adalah Maha Pemurah. Allahu Akbar. Di antara adab-adab berdoa ialah hadirnya hati ketika berdoa itu, dan nanti akan kami bawakan dalil-dalil yang tersebut, iaitu dalam bab-bab yang lain lah tuan-tuan. Baik. Yang lain mengatakan tujuan berdoa ialah menunjukkan kefakiran kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala boleh berbuat apa yang dikehendakinya. Itu sebab kalau nak semayang minta hujan, ulama apa ni dah bagi tahu dah macam mana cara-cara dia. Jadi janganlah semayang minta hujan pakai blazer. Pakai blazer semayang minta hujan, Masya Allah. Semayang dalam aircon. Bukanlah nanti apa kan, tak sikit orang tahu, kita tak tahu. Belajar pilih sikit, nak buat tu belajar sikit dulu, lepas tu barulah buat. Janganlah duduk, lepas tu ambil gambar hantar ke orang. Malu kita bagi tahu orang kita tak tahu. Terseru buat macam tu lah. Baik. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Hamba rumai burung. Tadilah tunggu. Kan? Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan baca lagi kitab Ihya Ulumuddin ni. Brosyak macam-macam ada. Kan, depa mai semua mengaji, pagi-pagi semua mengaji kat sini. Kali ni kita buat kat orang samalah. Kan? Baik. Ya, nak kicau pun pelan-pelan sikit lah. Kita orang. Saya tahu. Hang adik, saya tahu. Dah. Baik. Kita ambil ada 10 adab ataupun 10 adab lah ya. Ada adab berdoa seperti berikut.
Baik, kalau tak ingat semua nanti jangan sampai lupa semua nah. Tak dapat buat semua pun janganlah tinggal semua. Buatlah tang mana yang boleh. Baik, sebab adab ni penting tuan-tuan. Al-adabu qabla al-ilmu. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Kita takut kita berjaya melahirkan orang yang berjaya tetapi tidak beradab. Berjaya melahirkan orang yang berilmu tapi tak ada adab. Ada ilmu, tak ada adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada guna tuan-tuan. Tak ada guna kehidupan. Nah, sebab ilmu itu ada masanya jauh lebih tinggi daripada orang yang beradab. Dah lah, no? Kita masuk sini. Baik. Yang pertama, hendaklah dia menunggu waktu yang dimuliakan seperti pada hari Arafah, pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat, pada waktu sepertiga yang terakhir daripada malam dan waktu sahur. Jadi dia tunggu. Apatah lagi kalau dapat dikumpulkan saat-saat tersebut. Kan? Kalau contohnya macam ini. Katalah hari Arafah. Kena pula hari Jumaat. Kena pula hari Jumaat. Nanti bawah-bawah tu kena pula masa tu hujan dan sebagainya. Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, satu hal. Hari Jumaat pula dah. Kemudian apa lagi? Di sepertiga malam. Kalau dia berkumpul, masa tu hujan pula. Kan? Jadi dalam kalaulah situasi itu berlaku, Masya Allah, lagilah amat mustajab kan. Kena pula di Makkahul Mukarramah. Kan? Baik. Ingatlah, pertama hendaklah menunggu waktu dimuliakan seperti pada hari Arafah, pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat, waktu sepertiga yang terakhir pada malam dan waktu sahur. Kalau pada waktu Arafah tuan-tuan memang menarik lah kita tengok kan. Berangkai-rangkai orang bawa kertas ni. Lepas selai doa ni kan. Tak apalah. Tapi kadang-kadang kalau pergi tanpa persediaan, masa tu pun boleh bergaduh tuan-tuan. Kan? Masa tu pun boleh bergaduh. Dia tak pakai elok-elok. Suami isteri tak pakai elok-elok kan. Jadi kena pakai elok-elok lah. Yang kedua, hendaklah dia memilih keadaan-keadaan yang dimuliakan seperti dalam keadaan bersujud, dalam pertempuran di medan perang, ketika turunnya hujan, dalam keadaan hendak mendirikan sembahyang dan sesudahnya. Ketika hujan, bangun, berdoa. Ketika hujan, tarik selimut. Kan? Tarik selimut pula dah ketika hujan. Tuan-tuan, kita tua-tua dah tuan-tuan. Oi, tua-tua dah. Tak bila lagi nak mati ni. Cukup-cukup lah. Yang sudah tu sudah kan. Ini masa ni, Ramadan ni untuk kita perkemah elok-elok. Mana tahu. Tentang Ramadan tahun ni, Ramadan terakhir buat tuan-tuan. Saya macam ada lagi yang akan datang ni. Kan tuan-tuan saya tak tahu. Kan? Kita tak tahulah. Kita tak tahu tuan-tuan. Entah tak ada ni lepas ni. Ramadan. Kali ni Allah Ta'ala bagi macam ni. Siap dengan PKP lagi. Allah. Jadi, kalaulah tahun ini tak dapat kita gunakan sebaik mungkin, tak tahulah tahun mendatang. Tak tahulah. Kita memanglah tak tahu tuan-tuan sebaik mana kita boleh buat. Tapi kita dapat rasa lah. Kita dapat rasa. Quran kita macam mana. Perkataan kita macam mana. Perbuatan kita macam mana. Tolong kat rumah macam mana. Tidur kita macam mana. Itu kita tahu. Orang tak tahu, kita tahu. Yang ketiga. Hendaklah dia menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, lalu menyapukannya pula ke wajah setelah selesai berdoa. Hadaplah kiblat. Ni nak berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Tapi buat lebih kurang. Buat lebih kurang. Janganlah lebih kurang tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan pak saudara kita. Allah Ta'ala bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala ni Tuhan yang beri kita semua ni. Ingat. Lepas ni, bila hujan, nak tarik selimut tu, ingat muka orang tua ni. Kan? Jangan tarik selimut. Bangun. Mudah-mudahan kita dapat buat insya-Allah. Baik, yang keempat. Hendaklah dia memperimbangkan suara di antara perlahan dan kekerasan. Berdoa dengan penuh ketertiban antara suaranya dengar dan tak dengar. Tuan-tuan ingat tak? Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu lah, Ustaz Fadli Al-Yamani, Allahyarham, meninggal dah. Ustaz Fadli Al-Yamani. Dia ajar kita macam mana kita nak belajar baca surah Al-Fatihah untuk kita dengar. Tetapi orang lain tak dengar. Kan? Iaitu dia kata kita buat sorang-sorang dalam tempat yang sunyi,
bacaan yang paling rendah kita boleh buat. Paling rendah kita boleh buat. Paling rendah sehingga kita sendiri dengar. Dan kita tahu itu perlahan. Ni kita baca, kita saf nombor 5, saf ke-5, baca Fatihah, imam dengar kan. Imam nak amin pun takkan sila-sila orang belakang orang dhalin, imam pi amin. Haru biru habis semua. Jadi benda-benda macam ni kita kena sentiasa mencari kesempurnaan, tuan-tuan. Tak mungkin kita dapat sempurna ni, tapi kita kena cari. Kita kena cari. Baik. Jadi ketika berdoa, berlemah lembutlah minta pada Allah SWT ni. Menunjukkan tadi ni, kita orang fakir kan, sebut atas tadi tu. Kita ni orang fakir minta pada Allah Ta'ala. Orang fakir kalau main minta, mana ada minta sombong-sombong. Minta Tuhan, penuh kelembutan tuan-tuan. Ya Allah Tuanku, muka nak angkat tak angkat ni sama banyak. Kan? Muka nak angkat sama tak angkat sama banyak. Tu. Tapi kita minta pinjam duit macam kan kita tu alung. Mana mau. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tuan-tuan. Kena praktis benda-benda macam ni. Kena praktis. Baik. Yang kelima, hendaklah dia tidak memaksakan bersajak dalam doa. Ada yang menamakan doa dengan bersajak. Itu sebagai doa yang melampaui batasan. Sebaik-baiknya memilih doa-doa yang maksurat. Yang maksur lah. Yakni yang sudah tersedia. Dan bukan semua orang yang dapat mengungkapi susunan doa dengan betul. Maka dikhawatiri berlaku perlampauan dalam dalam menyusun ayat-ayatnya. Jadi doa banyak dah hari ni tuan-tuan weh. Contoh dalam kitab ni, dalam kitab Al-Azkar doa, dalam maksurat doa, dalam Masya Allah, mau dengan tak mau ya. Tuanku Sa'aruddin Allahyarham dengan tuanku ada buat satu kitab doa kan. Yang tu tuan-tuan kita beli bagi ke anak-anak ni. Jangan sampai anak-anak dah dua tua baru nak belajar doa. Kita lah duk pakai-pakai ajar semua ni. Tuan-tuan, buku-buku doa ni kena ada lah di rumah. Kan? Kena ada di rumah. Janganlah satu, belilah lebih sikit. Yang ni, yang... sebab kita tak tahu. Banyak doa-doa orang-orang alim yang kita boleh manfaatkan dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Tambah-tambah Ramadan ni. Tambah-tambah dalam Ramadan ni. Jadi begitu. Dia tidak memaksa-maksa. Begitu juga antaranya kita janganlah paksa Allah Ta'ala juga. Ada orang, ya Allah, aku nak sangat ni, ya Allah, tolong beri, ya Allah. Kan? Bila dia tak dapat, dia rasa frust. Allah Ta'ala ni bukan tempat kita nak paksa. Kita minta, kita tengok doa istikharah. Cantik tuan-tuan. Maknanya kalau baik untuk kita minta Allah permudahkan. Kalau dia tak baik untuk kita, maka Masya Allah kita berlapang dada. Apa kesan daripada doa yang macam tu, tuan-tuan? Kesan doa yang macam tu, yang kita lapik elok-elok tu, di saat makbul doa tu dapat kat kita, apa yang kita nak, baru kita berasa, ya Allah, benda ni sungguh-sungguh baik kat aku. Pasti baik sangat kat aku ni. Ya Allah, Tuhan, aku terima kasih sebab bagi. Di saat tak dapat. Di saat tak dapat, kita akan rasa berlapang dada. Kita tahu bahawa, ya Allah, aku tahu benda ni mungkin tak elok untuk aku. Jadi tak apa, tak dapat. Tak apa, tak dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah lega. Ni doa tak dapat frust. Salah. Yang mana aja ni? Yang kelima, yang keenam. Baik, yang keenam. Hendaklah dia merendah diri, khusyuk dan menyimpan perasaan takut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut. Sedang mereka tunduk pula kepada kami. Kita orang Islam ni macam tu, tuan-tuan. Setiap hari dan setiap saat kita antara dua ni. Kita terbang dengan dua sayap. Apa dia? Pertama harap dan yang kedua takut. Harap sangat mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan yang penuh rahmat, penuh kasihan belas. Takut sangat kalau Allah Ta'ala tak terima permintaan kita, tak terima amalan kita. Tuan-tuan, risau tuan-tuan. Di saat kita beribadat, kita rasa kita kemah dah ni.
Kita rasa kita kemas dah ni. Tiba-tiba apabila kita mati, so tengok-tengok lorongan yang kita nampak, lorongan ke neraka Allah Subhanahu Taala. Takut tuan. Sedangkan kita ibadat banyak lah ni. Kita rasa. Ya, jadi itu sebab kita kena memperhambakan diri kita sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh daya dan upaya kita. Dan firman Allah Taala lagi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan merendah diri dan bersembunyi. Kalau depan Allah dia rendahkan diri dia, insya-Allah depan orang pun dia akan rendahkan diri dia. Dan siapa yang merendah di depan Tuhan, nanti Allah akan angkat dia di depan manusia. Siapa yang minta pada manusia, Allah akan serahkan diri dia kepada manusia. Tetapi siapa yang dia minta pada Allah, dia serahkan kepada Allah, Allah akan bantu selesaikan masalah dia. Yang ketujuh, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam permintaannya serta meyakini pengabulan, dan hendaklah dia mempercayai harapan pada doanya tadi. Dalil-dalilnya adalah banyak dan sudah terkenal. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, jangan sampai ada orang yang berani menahan setiap pun daripada berdoa, meskipun dia mengetahui keadaan diri orang-orang itu. Kerana Allah Ta'ala mengabulkan makhluknya yang paling jahat sekali, iaitu Iblis, ketika dia mengatakan kepada Tuhan, qala anzirni ila yaumi yub'athun qala innaka minal munzarin. Dia berkata, yakni Iblis berkata, beri tangguh kepadaku hingga ke hari mereka, yakni manusia dibangkitkan. Berkata Allah, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh. Tuan-tuan, Iblis minta pun Allah Ta'ala beri. Iblis minta Allah Ta'ala beri. Tiba-tiba kita nak hukum orang dengan pandangan zahir kita bahawa dia tidak layak berdoa. Jangan tuan, jangan. Kita tak tahu. Pernah satu ketika berlaku di satu tempat, tapi tempat tu kita rahsia kalau tuan-tuan, untuk ciri-ciri keselamatan. Ini sahabat saya pergi tempat tu, kemudian dia bercerita, Ustaz, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz pergi masjid sekian, Ustaz akan jumpa ada seorang, dia ni sentiasa pakai lengan panjang dan baju lengan panjang, dan dia akan ambil wuduk awal, dan hobi dia tengok jam. Jadi dia kata, apa masalah dia? Ustaz, dia kata, orang ni Ustaz, kita nampak biasa, tetapi kita tak tahu kemuliaan-kemuliaan Allah Ta'ala nak bagi pada seseorang ataupun keluarga seseorang. Kenapa tuan? Dulu dia ni samsing. Jahat lah tuan-tuan. Samsing, nama apa samsing? Jahat lah. Jadi rupa-rupanya bila ayah dia meninggal tuan-tuan, di pangkuan dia. Jadi bila ayah dia meninggal tu, saat ayah dia meninggal tu, saat itu merubah kehidupannya. Berubah tuan. Sejak lepas tu tuan-tuan, dia hobi dia tengok jam. Kenapa? Dia akan tengok, dah masuk Zuhur belum, dah masuk Asar belum, sekejap dia akan pergi setengah jam awal. Sebab apa? Dia nak pastikan dia ambil wuduk dulu daripada orang. Apa masalah? Tuan-tuan, tak boleh. Kalau dia pergi ambil bersama dengan orang lain sekarang, tak ambil wuduk orang, bercempera lari ni. Apa pasal? Dia selok tangan dia tuan-tuan. Tatu nar dekat punya penuh tuan-tuan, tatu ni, satu badan penuh tatu. Bayang kita nak ambil wuduk, kawan sebelah selok, tengok, naga ada, ular ada, kalau jengking ada, semua ada. Tak cempera kita dah buatnya. Tuan-tuan, dia malu tuan-tuan, so dia kena ambil awal. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, orang nak berubah tuan-tuan. Tu sebab sejahat-jahat mana pun orang hari ni, jangan kita kata dia sampai teruk-teruk sangat. Jangan. Takut-takut dia berubah esok. Kita nak cari dia tang mana? Nak minta maaf tang mana? Biar dosa kita dengan Allah Ta'ala, jangan kita dosa dengan orang. Tak pasal tuan-tuan. Tak pasal. Ni kebetulan sebut ni kan, makanan yang halal tadi, Kadang-kadang tuan-tuan pergi beli langsat, pergi beli mata kucing. Tuan-tuan nak rasa, tanya orang tu, okey, ni manis ke tawar ni? Dia kata manis lah, mana ada orang jual tawar-tawar. Tuan-tuan nak rasa sebiji cukup lah.
Ni rasa sampai segenggam. Panggil satu kereta anak beranak sepupu sepapat main turun beli. Beli sekilo. Masing-masing pakat rasa segenggam. Tuan-tuan, darah tinggi tokek tu. Jangan macam tu. Kedekut sangat. Jangan kedekut sangat. Duit melambak Allah Ta'ala bagi kedekut. Yang ni kena tengok ni tuan. Jadi kalau nak rasa sebiji. Selebihnya beli sekilo, rasa sekilo tu. Rasa sekilo tu. Manis sungguh. Beli lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, depa jual buah-buah tu jarang pakai baju. Sebab apa? Hangat. Bukan hangat badan, hangat hati duk kipas. Tuan-tuan duk rasa yang duk perangai macam tu lah. Jangan duk buat perangai macam tu. Siapa yang duk buat perangai macam tu, doa umur panjang. Lagi bila sampai musim-musim tu pergi jumpa balik. Tuan, saya beli sekilo ni. Kan, tapi bagi lebih sikit. Kenapa? Dulu saya rajin try segenggam tu 5 tahun dah. 5 tahun tu segenggam mau berapa kilo tu kan. Genggam Arab punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry tentang gurau pula pagi ni. Allah. Jadi kita hendaklah meyakini doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang tadi tu rupanya pak dia tuan-tuan. Pak dia doa kat dia. Anak samsing tuan-tuan. Bayangkan kalau kita ada anak samsing. Anak kita baru tak bangun 9 subuh pun kita rasa penin lah. Ni anak bunuh orang. Kan? Tapi tak berhenti dia doa tuan. Doa. Akhirnya Masya Allah. Terima kasihlah ada yang tolong terjemah cempera tu dia. Terima kasihlah no. Baik. Jadi tuan-tuan, berdoa. Jangan putus asa. Bila Allah nak kabulkan, kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi apa yang kita perlu, bukan yang kita mahu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita perlu berbanding yang kita mahu. Kita kira ndak semua kan. Kadang-kadang yang kita ndak tu tak perlu pun. Kan? Baik. Jadi kata sini, Jangan kita hukum orang, jangan kita pandang orang, jangan kita label orang. Kan? Orang tu berdoa, khalas. Kan? Kita cara kita, orang cara orang. Namun, malah kadang-kadang juga, kita boleh minta bantuan untuk orang doakan kita. Ramadan tuan-tuan pergi hantar makanan ke rumah orang miskin. Kita doa hantar makanan ke rumah orang miskin. Lepas bagi tuan-tuan, minta dia doa kan. Lepas bagi, cik ni ada beras apa semua sikit apa semua ni kan. Cik doa sikit minta kami supaya kami apa semua. Allah akbar kabira tuan-tuan. Rezeki kita yang ada ni tuan-tuan, kadang-kadang sebab apa? Sebab adanya orang-orang macam ni. Yang sentiasa duk tadah tangan tiap malam, ya Allah, kami susah ya Allah, bantu kami ya Allah. Kami susah ya Allah, bantu kami. Rupa-rupanya kesenangan dia datang melalui kita. Kalau dia tak doa tentang kita pun tak ada apa tuan-tuan. Baik, jadi iblis pun Allah makbulkan doa. Jadi manusia yang dia sujud pada Allah pastilah akan lebih lagi daripada itu. Baik, yang ke-8. Hendaklah dia serius dalam doanya serta mengulanginya sampai 3 kali. Jangan pula berasa terlalu lama mendapat pengambulannya. Ulang doa banyak kali kan. 2 kali, 3 kali, ulang. Doa ni tuan-tuan. Kalau dalam Quran saja, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kan, surah Ibrahim, surah An-Naml, kan, doa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan surah-surah lain itulah. Kalau yang tu pun kalau kita dapat senarai, bola rumah, kita duk pakat-pakat doa lepas semayang baca dan sebagainya. Tu doa. Bacaan surah doa Nabi Yunus, Masya Allah, nampak biasa tuan, tapi Masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nampak biasa. Tu seni dia tuan. Dia orang tak polos, dia tak kalut, terus minta apa dia nak. Dia minta apa yang dia rendahkan diri dia. Sebab apa? Sebab dia tahu, Allahumma innaka ta'lamu sirrana. Ya Allah, kamu tahu apa hati aku ni. Allah tahu apa kita nak ni. Kan? Jadi kita hinakan diri kita, tanda kita berdosa dan sebagainya, Allah tahu. Itu sebab doa Nabi Yunus tu, kalau kita perhati, dia tak minta keluar pun daripada perut ikan.
Tapi macam mana boleh terkeluar? Seni dia macam tu. Seni dia. Nak. Jadi doa-doa yang sedemikian kalau kita dapat buatkan amalan, ya Allah. Tu ada seorang mai jumpa, dia kata, Ustaz, tolong sikit macam mana ni nak berdoa, apa ni, ada masalah besar. Kita pun beritahu lah. Kita kata berdoa lah. Ambil doa tu. Nabi Musa AS nak jumpa Fir'aun. Kan? Macam mana dia kata? Rabbi syrah li sadri. Dia pun sambung. Ustaz, dia kata, tu doa-doa budak-budak nak semua belajar, dia kata. Takkan nak doa macam tu. Aku kata, aku lepuk kitab ni, kamu tahu. Tuan-tuan, tengok sirah dia. Doa biasa. Kita nampak doa tu biasa. Kita nampak biasa. Biasa ni sebab apa? Sebab selalu baca. Tetapi tanpa penghayatan tidak mendatangkan apa-apa. Itu sebab tadi ni. Ingat tak? Mula-mula tadi kita kata. Antara selepas makanan yang halal ialah hadirnya hati. Hadirnya hati. Oh, terima kasihlah. Nah. Rumah tu bukan apa tuan. Ni tumpang rumah. Tumpang bila kat luar rumah jiran-jiran ni tuan-tuan. Kalau background rumah saya lagi malu saya. No? Gitulah. Baik. Jadi ulang 3 kali. Yang ke-9, hendaklah dia membuka doanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berkata, dengan membaca juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah membaca puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakhirinya juga dengan bacaan yang sama. Jadi dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sampai kemudian selawat dan sebagainya. Tuan-tuan, ada selawat yang sering dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat. Tuan-tuan beli buku. Apa tajuk buku tu? Hikmah Khilafi. Macam mana ke? Tak ingat tuan-tuan. Tulisan oleh Ustaz tadi yang saya sebut tadi, Fadli Al-Yamani. Dalam kitab tu dia ada tulis kelebihan selawat munjiat tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Seorang orang alim naik kapal. Dalam naik kapal ni, kapal bergelora. Kapal bergelora. Bila kapal bergelora tuan-tuan, dia tertidur. Bayang orang alim. Kapal gelora dia boleh lena. Allah, kita kapal gelora, kita lena jaga tuan-tuan. Dia ni tengah jaga. Kapal bergelora ni di lambung ombak ni boleh lena. Oh, siapa yang pernah rasa situasi tu? Dia tahu. Kan? Allah. Sahabat tuan guru kita Ustaz Muhammad Rosdi pun ada ni. Awak entah mai tengok juga, entah tak payah tengok lah Syekh. Tapi nanti kalau ada kekurangan entah tegur lah no. Jadi tuan-tuan, kita kalau naik kapal gelora, kita kita lena gelora sedar. Dia ni tengah gelora boleh lena. Allah, ni orang alim tuan-tuan. Ni orang alim. Bila lena, dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengah tenang-tenang pun tuan-tuan, lena. Ya Allah tuan, Masya Allah, bila lah nak dapat jumpa Nabi ni. Tuan-tuan, dalam mimpi tu Nabi SAW suruh dia baca doa ni. Selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu yang menjekit tu apa pasal tu, kena dera apa? Tak apalah tuan-tuan. Itu dia punya kan. Jadi 1000 kali. Apabila mereka dalam kapal tu baca, tuan-tuan, belum sampai 1000, baru sampai 300 ke 400 kali, laut mula kembali kepada biasa. Masya Allah. Maka selawat-selawat ni jangan kita pandang remeh tuan-tuan. Jangan kita pandang satu perkara yang biasa-biasa tuan-tuan. Jangan. Semalam kita selawat lagi. Tertinggal semalam, adakah hari ni sama macam semalam tuan? Tertinggal semalam tarawih, adakah sama hari ni tarawih? Sama. Sebab dia Ramadan, dia datang tahun depan pula. Habis ni habis kan? Dia makin berkurang. Habis yang ni, habislah. Dapat tak dapat Ramadan tahun depan kita tak tahu. Kita tak tahu lagi.
seandainya kita bertemu, alhamdulillah. Itu ruang dan peluang. Dalam satu, saya baca, saya tengok kat mana tuan-tuan, dia kata apa? Amalan hari ini merupakan baja kepada amalan yang sebelum, yang selepasnya. Amalan yang sebelum merupakan amalan baja kepada amalan hari ini. Tuan-tuan, kalau Ramadan ni 3, 4, 5, 7, 8 hari yang kita duduk laku ini, terbaik yang tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan sendiri terasa. Kita rasa Quran kita lain. Kita rasa bangun malam kita lain. Kita rasa makan kita lain. Kita rasa sedekah kita lain. Lain. Dia rasa ringan. Ringan nak bagi. Ringan nak buat. Ringan. Kerana apa? Kerana Ramadan yang lepas. Kerana Ramadan yang lepas. Bila Ramadan lepas itu, dia berkualiti. Ramadan ni, insyaAllah dia berkualiti. Ramadan ni berkualiti, insyaAllah akan datang kualiti. Subuh tadi, semayang kita macam mana? Kan? Semayang kita, orang lain sekali ya amin, kita 3-4 kali amin. Apa dia? Menguap. Amin. Orang sekali ya, ini sampai dengan rakaat orang tak amin pun dia duk amin juga. Kenapa? Cek semayang isyak malam tadi. Malam tadi kalau semayang isyak kita bagus, tarawih kita bagus, witir kita bagus, apa kita maknanya subuh tadi insya-Allah clear. Kan? Insya-Allah bagus. Tetapi kalau malam tadi ada problem, subuh tadi memang kita dapat rasa tuan-tuan, kan? Kita dapat rasa. Kita tahulah, tuan-tuan tahu, tuan-tuan, saya tahu, saya kan. Kita tahu saya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena tengok benda ni secara begitu halus. Sebab apa? Ibadat kita sekarang merupakan baja untuk masa mendatang. Jadi ya Allah Tuanku, tuan-tuan, risau tuan-tuan, kalau kita mati hari yang kita mati, kita tak sempat semayang tuan-tuan. Kita katalah mati pukul 3.30, kita tak sempat semayang zuhur tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan haid, orang datang waktu zuhur, dia tak semayang, nanti bila dah suci dia kena qada. Kan? Dia dah kena qada. Ini semayang tuan. Ini kita yang jenis. Oh, ini mati tuan-tuan. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita kena fikir tuan-tuan. Kita mati hari itu, kita tak baca Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Tang mana kita nak letak wajah kita depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tang mana? Allah Akbar. Baik. Hendaklah dia membuka doanya dengan menyebut nama Allah dan selawat. Baik. Yang ke-10. Syah, pukul apa dah Syah? 8.46. Ya. Ui, dah lebih masa dah tuan-tuan. Janji sampai 8.30 ya ni. Dah 40 minit dah pula. Allah, minta maaf tuan-tuan. Sikit lagi. Takkan nak masak dah kot. Nak masak berbuka pun pada-pada lah. Takkan pukul 9 nak masak berbuka. Apa pun. Baik. Tahu ni banyak tuan-tuan. Masing-masing ada kuliah kan. Pukul 3 petang Ustaz Zahzan, lepas tu pukul banyak tuan nak sebut minta arti. Kita ikut pilih mana yang kita boleh ikut. Tak dapat ikut semua, jangan tinggal semua. Tapi ingat satu perkara, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dulu tuan-tuan. Jangan nanti kita duk sibuk yang lain, tentang keluarga ni kita tak abai pula ni kan. Kita terabaikan ni. Risau tuan-tuan. Kan? Kita tengok semayang mereka macam mana. Masa ni nak tasmik mereka pun. Tasmik pi lah tuan-tuan. Dah besar-besar pun. Kan? Lagi tiba-tiba ikhfa pun tak tahu. Tak jenuh. Hari ni tasmik. Tengok tak tahu. Hari ni kalau kita boleh rasa bahagia, ajar hebat lah. Tapi kalau lah tiba-tiba kita tasmik tuan-tuan, yang ni clear. Allah salli ala Muhammad. Tolong doakan kami dapat buat macam tu juga tuan-tuan. Baik. Yang ke-10 yang terakhir tuan-tuan, iaitu di antara syarat terpenting sekali dan asal untuk mendapatkan pengabulannya ialah bertaubat dan mengembalikan barang yang dizalimi serta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita sama-sama duk pakat buat. Saya tahulah dosa saya, tuan-tuan tahulah dosa tuan-tuan. Jadi kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan
dengan keampunan itu akan menjadikan kehidupan kita lebih baik di masa-masa mendatang. Tuan-tuan, paling kita takut doa kita tak makbul. Betul tak? Takut tuan, doa tak makbul. Tetapi kena ingat, bila tak makbul tu takut sebab apa? Sebab dosa-dosa yang menghambat kita daripada belakang. Tapi nak tahu dosa ni, kena buat macam mana? Nak tahu dosa kena mengaji. Nak tahu dosa kena mengaji, kena baca kitab, kena duduk dengan orang alim. Dia umpama macam ni. Dosa, orang yang berada dalam dosa umpama dia berada di waktu malam. Malam, gelap. Kalau dia mengaji, dia mula baca buku, dia mula berkawan dengan orang alim, maka dia akan sampai pada waktu siang. Bila siang menjelma ada matahari. Bila cahaya datang, maka dia akan nampak bayang-bayang di belakang dia. Cahaya itu ilmu yang menyuluh dia, sehingga akhirnya dia nampak dosa-dosa, iaitu bayang-bayang gelap yang sentiasa duk ikut dia. Maka baru dia tahu, oh yang ni tak boleh, yang ni berdosa, yang ni itu. Maka itulah ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat macam mana? Buatlah macam mana pun. Kita minta pada Allah, banyakkan istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian bilalah kita bertaubat pada Allah Taala, ikuti taubat itu dengan perkara-perkara yang baik. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Jadi benda-benda baik ini dia akan bantu untuk perhabis-perhabis yang tak elok-elok. Kemudian kita dosa-dosa bersama dengan orang kawan, dan tidaklah kita lupakan Ramadan ni tuan-tuan. Tak usahlah tunggu pagi raya baru nak minta maaf kat mak ayah. Cerai betul lah hampa ni pun. Tak usah buat panggil macam tu tuan-tuan. Ni Ramadan ni nak minta ampun pun. Ramadan ni. Tuan-tuan malah tanya aku kata, mak, sepanjang saya dah bekerja ke, sepanjang saya hidup lah dengan mak semua, duduk seorang-seorang dengan dia tuan-tuan, bawa pergi dia menyorok kat mana-mana kan. Menyorok bukan menyorok, kedah ni menyorok sungguh ni. Bawa dia pergi duduk mana-mana. Mak dia, pernah ke mak tak hati kat saya ni? Dan selama kita hidup ni lah, daripada saya kecil lah, mungkin tak, tapi saya dah kahwin apa ni, pernah tak mak tak hati dengan saya? Kalau pernah saya minta maaf kata. Kak ayah pun buat bila macam tu tuan-tuan. Paling bahagia bila mak ayah kita redha kita tuan-tuan. Paling bahagia bila mak ayah kita redha kita. Ialah bagi yang dah tak ada mak ayah, nak buat macam mana kan, kita perbaik pilah tamanan kita boleh buat tuan-tuan. Tetapi bagi yang masih ada tu, insya-Allah, dan kita boleh tumpang tuan-tuan mak ayah. Ya, alhamdulillah, saya pun rasa seronok. Kawan-kawan saya ni, kebanyakan yang ada dalam ni pun, ya Allah, saya pernah sampai ke rumah dan masya-Allah ada beberapa yang baik yang kami dapat tumpang kan. Kami dapat tumpang dan sebagainya kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasihlah kerana sudi berkawan. Kalau tanpa tuan-tuan, siapalah saya? Tanpa tuan-tuan, siapalah? Tanpa tuan-tuan. Yalah, betul itu. Tanpa tuan-tuan, siapalah saya ni kan. Masya-Allah. Terima kasihlah sudi berkawan. Jadi tuan-tuan, ada 10 perkara adab yang perlu kita perkemaskan dalam kita nak berdoa ni. Jadi saya ulang balik sebelum kita tamatkan kita punya sesi kuliah pada pagi ni. Baik, yang pertama, hendaklah dia menunggu waktu yang dimuliakan seperti pada hari Arafah, pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat, ataupun waktu sepertiga malam dan waktu sahur. Yang kedua, hendaklah dia memilih keadaan yang dimuliakan seperti keadaan sujud, masa pertempuran, masa turun hujan, dan ketika hendak bersolat. Yang ketiga, hendaklah dia menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan lepas berdoa sapu tangan ke muka. Yang keempat, hendaklah dia memperimbangkan suaranya di antara perlahan dan juga kekerasan. Yang kelima, hendaklah dia tidak memaksa bersajak-sajak dalam berdoa. Yang keenam, hendaklah dia merendahkan diri, khusyuk dan menyimpan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam permintaannya serta meyakini pengabulannya. Tuan-tuan, doa jangan lupa doa kat saya juga. Yang ke-8, hendaklah dia berserius
hendaklah dia serius dalam doanya serta mengulanginya sampai 3 kali. Yang ke-9, hendaklah dia membuka doanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, berselawat dan mengakhirinya sebegitu juga. Dan yang ke-10, hendaklah iaitu di antara syarat yang terpenting sekali ialah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan taubatnya itu menjadikan doanya itu makbul di sisi Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, terima kasih atas orang kata keterlibatan tuan-tuan bersama dengan saya pada pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun rasa segan juga ni, tapi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan itu ada manfaat, terutama bagi saya dan anak-anak yang dah ada kat sini. Kemudian bagi tuan-tuan yang sama-sama kita mendengar. Tuan-tuan, ilmu ni jangan jadikan dia macam peti ais, tuan-tuan. Jangan jadikan dia macam peti ais. Kan, masuk, tutup. Masuk, tutup. Bila nak pakai, baru pergi ambil. Bila kita buat macam tu, kadang-kadang ilmu tu kita boleh guna, kadang-kadang tak boleh guna. Kita letak sayur dalam peti air. Sayur ni, tuan-tuan, semua orang kata ada khasiat. Sayur lah katakan, khasiat dengan seratnya, apanya semua. Kita beli-beli, tuan-tuan, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kemudian letak dalam peti air. Letak dalam peti air. Letak dalam peti air. Lama tak buka. Bila nak makan, pergi ambil. Ambil. Dah kecut, tuan-tuan. Dah kecut. Zatnya pun tinggal berapa dah. Jadi kena hati-hati lah benda ni, tuan-tuan. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad ilallahi illa bu'dah. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah amal dia, maka dia bukanlah dia makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan makin jauh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekali lagi, kalau ada bicara saya yang tidak enak didengar, kasar bahasa dan sebagainya, ada kesilapan-kesilapan dan mana-mana, harap-harap tuan-tuan maafkan, dan bagi ustaz-ustazah semua, boleh perbetulkan, berilah mesej-mesej yang boleh saya perbaiki di mana-mana yang silap dan sebagainya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Sarawak ada, Masya Allah, daripada Kuala Kangsar, daripada Kuala Lumpur pun ada, kan, daripada mana lagi ni, Masya Allah, jauh-jauh pun ada, kan. Saya rasa amat terharu dengan kesungguhan tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas masa yang tuan peruntukkan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini ada manfaat, dan yang paling penting sekali, tuan-tuan, kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Tuan-tuan, sebelum tu jangan lupa, insya-Allah minggu depan Sektor Pendidikan Islam akan bersiaran bersama Ustaz Zahazan secara langsung. Saya dah kontak dia, alhamdulillah dia setuju, dan insya-Allah hari Jumaat macam ni pukul 8 pagi Jumaat depan. Jumaat depan. Jadi akan bersiaran langsung dengan beliau, insya-Allah 8 Mei, kan. Okey. Setakat ini dulu, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah.